Assalamualaikum. Nama saya Amirul Faiz bin Tajuk Urus. Saya mengambil jurusan Diploma of Engineering Technology in Telecommunication. Pengenalan tentang UniKL. UniKL ataupun dikenali sebagai Universiti Kuala Lumpur merupakan universiti swasta yang dimiliki sepenuhnya oleh Majlis Amanah Rakyat atau dikenali sebagai MARA. Mempunyai 12 cawangan di seluruh Malaysia iaitu MESTEC, MFI, MSI, MIIT, MIAT, MISET, MIMET, RCMP, MIDI, MITEC, UniKL Business School dan BMI. Saya sedang menuntut di UniKL BMI di mana perkongsian antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan British termeterai pada tahun 1998. Terletak di Gombak, Selangor. Program yang ditawarkan oleh Universiti Kuala Lumpur BMI adalah seperti yang tertera. Dalam subjek khidmat masyarakat atau Community Service, juga dikenali sebagai COMBIS, yang dikendali oleh pensyarah kami iaitu Encik Azrul Hisham Abdul Rahman. Saya diberikan tugas untuk membantu masyarakat dengan usaha penghasilan video. Jadi dengan ini, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua dalam video pada kali ini adalah tentang cara-cara ataupun kaedah terbaik untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Video ini sesuai untuk digunakan kepada masyarakat umum, tapi saya ingin khususkan kepada mereka yang mempunyai berat badan melebihi 80 kg. Mesti ramai tertanya-tanya, apakah itu berat badan yang ideal? Berat badan yang ideal adalah seseorang itu yang mempunyai berat dalam kiraan Body Mass Index ataupun dikenali sebagai BMI antara lingkungan 18.5 sehingga 24.9. Jadi apakah manfaat untuk mendapatkan body mass index yang normal ini? Yang pertama, dapat melancarkan peredaran darah dalam badan. Yang kedua, dapat melakukan kerja-kerja seharian dengan secara lebih aktif. Yang ketiga, tidak mudah kita untuk diserang sebarang penyakit. Seperti yang kita tahu, pada saat Perintah Kawalan Pergerakan, di mana banyak golongan-golongan yang bekerja ataupun belajar dari rumah. Apabila kita belajar dari rumah, maka senang untuk mengakses makanan-makanan yang ada di dalam rumah. Apabila kita nampak banyak makanan, jadi kitaran untuk pemakanan dalam seharian itu menjadikan seseorang itu tidak terkawal dan menggunakan banyak kalori. Menurut akhbar Cosmo, pada 24 Januari 2022, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah menyatakan bahawa kadar obesiti bagi rakyat Malaysia adalah paling tinggi di Asia Tenggara sebanyak 15.9%. Berikutan dengan itu, kadar obesiti yang meningkat secara mendadak ini adalah daripada segi pengambilan kalori yang melampau. Oleh itu, dalam video ini saya akan menunjukkan ataupun mengecilkan skop tentang cara-cara pengambilan ataupun cara-cara untuk mengawal kalori dalam seharian. Kalori itu apa pula? Kalori adalah satu bentuk tenaga yang diambil daripada pemakanan seharian kita untuk membantu manusia melakukan kerja-kerja ataupun aktiviti secara bertenaga. Kalori dikira dalam bentuk unit SI yang dinamakan kilokalori. Sebelum kita mendalami tentang pengiraan kalori, kita sebenarnya harus tahu tentang jumlah BMI kita. Jadi jom saya tunjukkan. Kita pergi ke website www.tdeecalculator.net. Berikut adalah contoh paparan bagi laman tersebut. Anda diminta untuk mengisi beberapa maklumat dalam kategori-kategori tersebut mengikut info-info tentang diri anda. Baik, di sini saya akan menunjukkan contoh bagi suatu individu, iaitu saya ambil pelajar. Bagi jantina, saya ambil lelaki, umur pada 22 tahun, berat 80 kg, tinggi 170 cm dan aktiviti adalah moderate exercise, iaitu sebanyak 3 hingga 5 hari. Maka anda akan melihat keputusan, iaitu keputusan body mass index yang anda akan dapat. Jadi contoh yang saya berikan tadi,
saya mendapat keputusan 27.7 adalah dalam kategori overweight. Dan kita tengok kalori seharian yang perlu diambil oleh individu ini adalah pada 2724 kilokalori. Mudah bukan cara-cara untuk mengira body mass index? Okey, sekarang anda sudah nampak anda berada di tahap yang mana, bukan? Jadi dalam kiraan BMI yang sebegitu rupa, boleh ke nak kurangkan di bawah tahap 25, BMI 25? Ada cara. Yang pertama sekali adalah potong kadar pengambilan gula anda dalam sehari. Pada amnya, rakyat Malaysia ini akan mengambil 9 sudu teh gula dalam masa sehari. Jadi itu bersamaan dengan 76 gram gula yang bersamaan pada 300 kalori. Itu pengambilan kalori pada gula sahaja sejumlah 300 kalori. Sepatutnya kita harus ambil dalam 9 sudu teh sahaja dalam sehari, iaitu bersamaan dengan 150 kalori untuk tenaga. Tambahan, kita juga tahu bahawa pengambilan gula yang berlebihan ni akan menyebabkan risiko seperti penyakit jantung, kadar lemak yang berlebihan, dan juga kita akan cepat penat. Kita akan cepat penat ni sebabnya gula ni walaupun ada kalori, tapi gula akan melonjakkan kadar tenaga dalam masa dan tempoh yang singkat, ataupun dikenali sebagai sugar crash. Yang kedua, defisit kalori. Inilah perkara utama yang akan ketengahkan dalam topik dalam video ini, kerana kita tahu pengambilan banyak makanan dalam seharian ataupun kita tidak terkawal dalam pemakanan kita akan mengundang lebih banyak kalori untuk masuk ke dalam badan. Dalam erti kata lain, akan menjemput pelbagai penyakit. Seterusnya, saya akan mengajar anda cara-cara untuk mengawal kalori dalam seharian. Baik, bagi menjelaskan lagi tentang kalori masuk dan kalori keluar ni, seperti yang saya katakan pada perkara yang kedua, iaitu defisit kalori, di mana kalori keluar adalah lebih besar daripada kalori masuk. Jadi kalori masuk tu kita makan, kita minum, kita mengambil kalori tu, dan juga kalori keluar tu kita melakukan aktiviti ataupun kita melakukan senaman sebagainya. Kadar kalori keluar itu adalah lebih tinggi daripada kalori masuk, jadi akan berlaku pengurangan dalam kalori yang berada dalam badan kita. Dekat sini dah jelas bahawasanya bila kalori keluar itu lebih besar, maka kita akan mengurangkan kalori dalam badan, seterusnya akan menyusutkan lagi berat badan dan mendapatkan kadar BMI yang normal. Selesai dengan penerangan tentang kalori keluar masuk, mari kita lihat pula pada perkiraan kalori yang spesifik dalam pemakanan yang kita ambil dalam masa seharian. Sini saya akan menunjukkan contoh individu yang telah kita kirakan tadi pada BMI 27.7, target yang akan dicapai pada 2704 kilokalori. Okay, selanjutnya untuk kalori pada pemakanan dalam sesuatu makanan itu, kita akan merujuk kepada www.nutrition.moh.gov.my untuk mengetahui jumlah kalori dalam pemakanan lebih lanjut. Seperti kita lihat pada laman sesawang ini, terdapat pelbagai pilihan makanan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia dari segi pemakanan orang Melayu, orang Cina, orang India, dan setiap pemakanan tersebut terdapat kiraan kalori yang spesifik. Jadi di sini kita mengambil contoh pada sarapan, beliau mengambil nasi lemak dan teh tarik. Tengah hari nasi ayam dan jus apple. Minum petang kari pap 3 ketul dan juga teh-o. Pada makan malam, mi goreng dan sirap limau. Dan akhir sekali makanan sampingan, mungkin secara lainnya kita tidak tahu, tidak dapat mengira. Jadi saya akan letakkan jumlah sebanyak 600 kilokalori. Jumlah pengambilan kalori dalam seharian iaitu 2514 kilokalori. Bagi defisit jumlah kalori seharian, tolak jumlah kalori yang diambil ke jumlah 210 kilokalori. Kita sudah sampai kepada konten yang terakhir, iaitu senaman. Mesti ramai tahu kan, senaman adalah komponen yang agak penting juga untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat dan mengekalkan kesihatan kita. Jadi senaman yang saya akan terangkan ini
adalah senaman yang tidak begitu agresif, kerana senaman agresif ni tidak lalu sesuai untuk mereka yang menampung berat badan berlebihan. Sebaliknya, mungkin gerakan-gerakan kecil, gerakan-gerakan yang ringan yang tidak melibatkan lompatan adalah sesuai bagi mereka. Jadi, bagaimana caranya? Jom saya tunjukkan. Sebelum tu, kita cari dulu tempat yang sesuai untuk kita lakukan senaman. Anda boleh juga buat di rumah anda, tapi bagi saya akan cari tempat yang agak lapang seperti di taman untuk melakukan senaman. Jom. Senang je kan nak buat senaman yang ringan macam ni. Buat apa nak buat yang berat-berat kalau ada yang ringan, betul? Cuma apa yang boleh saya katakan adalah senaman yang macam ni perlu dijadikan sebagai rutin harian dan secara berterusan. Bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapatkan sagunya. Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Kesimpulannya, saya mengharapkan agar video ini sangat-sangat bermanfaat untuk anda semua. Ingat, biar orang lain mengata apa tentang kita, asalkan usaha tu mesti ada. Bila sudah tiba masanya, sudah nampak hasil, orang lain pula ternganga. Akhir kata bicara, pembikinan video ini adalah bukan untuk tugasan semata-mata. Selain daripada itu, saya juga mengharapkan agar video ini dapat bantu masyarakat di luar sana untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat. Itu saja dari saya. Jaga diri, jaga SOP, jaga semua. #kita jaga kita. Undurkan diri dahulu. Assalamualaikum.